الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kita sambung daripada kitab Ightinamul Fawaid dari Imam Al-Ghazali rahimahullah, yang matannya disyarahkan matan Imam Ghazali syarahan oleh Imam Sidi Ahmad Zarruq, yang dinamakan dengan Ightinamul Fawaid fi syarhi qawaidil aqaid. Kat mana itu? Tidak? Ini tak al-ilmu kan? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Al-ilmu, seterusnya ialah sifat ilmu, yakni menghendaki oleh Imam Ghazali al-kalamu fi ithbatihi, kalam perbincangan pada masalah ilmu ialah pada mengisbatkan ilmu, wa tanzihihi, dan juga pada aspek menyucikan tanzih ilmu Allah Subhanahu wa taala daripada makna-makna ilmu yang tidak layak, makna-makna ilmu makhluk yang tidak layak, wa muta'allaqatihi, dan perkara yang bertakluk dengan ilmu. Jadi membincangkan bab ini ataupun fasal ini cerita tentang tiga tu: isbatkan ilmu, seterusnya tanzih ilmu itu daripada makna-makna hawadis, dan juga berkait dengan muta'allaqat, perkara yang bertakluk ilmu dengannya. Qala rahimahullah, berkata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Suara boleh dengar jelas Dia dengar tak buka. Tolong komen sikit suara boleh dengar tak? Qala rahimahullah wa annahu alimun bi jami'il ma'lumati, dan bahawa Allah Ta'ala itu mengetahuinya, amat mengetahui dengan segala maklum, perkara yang duduk dalam ilmu. Jadi apa maklumat ini? Merangkumi semua perkara, mengakumi wajib, mustahil dan harus. Maklumat segala perkara yang bertakluk dengan ilmu, maka Allah Ta'ala mengetahuinya. Apa yang bertakluk dengan ilmu? Ialah perkara wajib, mustahil dan harus. Semua perkara hukum akal bertakluk dalam ilmu. Wa muhitun bima yajri, dan Allah meliputi ilmunya dengan apa yang berlaku, min tuhumil aradin, daripada dalam bumi. Tuhum ni makna dalam, lapisan-lapisan bumi, ila a'las samawati, sehingga setinggi-tinggi lapisan langit. Segalanya dalam liputan ilmu Allah Subhanahu wa taala. La ya'zubu anhu mithqalu dzarratin, tidak hilang daripadanya itu walaupun seberat zarah, seberat zarah sekalipun, fil ardi, sama ada di bumi, wala fis sama, ataupun di langit. Yakni menghendaki oleh Imam Ghazali annahu ta'ala, bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala ya'lamu kulla ma'lumin, Allah mengetahui setiap perkara yang maklum, min mawjudin wa ma'dum, sama ada perkara itu mawjud, ada ataupun tak ada. Macam mana Allah Ta'ala tahu perkara tak ada tu? Tahu perkara tak ada tu tak ada lah. Apa tu? Tahu perkara tak ada tu tak ada. Jadi ma'dum ni umum lagi ni. Sama ada ma'dum lam yujad ba'du, perkara ma'dum yang belum ada, Tuhan tahu juga. Ataupun ma'dum dengan makna mustahil, tak ada langsung.
Itu juga Tuhan tahu. Macam mana Tuhan tahu perkara? Kalau perkara ma'dum lam yujad ba'du, perkara ma'dum yang belum ada, Tuhan tahu bahawa dia akan ada. Nampak tak? Tapi belum ada sekarang, tapi akan ada. Tapi kalau ma'dum yang mustahil, yang tak wujud langsung, yang tidak menerima ada, ma'dum itu Allah tahu bahawa ma'dum itu takkan sekali ada. Dia takkan selama-lamanya ada. Seperti mana Tuhan tahu syariknya. Allah Ta'ala tahu tak sekutunya? Orang tanya, Tuhan tahu tak sekutu dia? Kalau tahu makna ada, ya tak. Kan tahu jadi ada. Tahu bahawa sekutunya tak ada. Tak. Tahu bahawa sekutunya tak ada, itu tahu perkara yang mustahil. Tahu perkara mustahil itu mustahil. Bukan makna tahu perkara mustahil itu ada. Tuhan tahu tak sekutunya? Tahu. Tahu sekutu mana? Makna dia mungkin ada, Tuhan boleh buat. Itu lain tu. Itu bukan makna tahu tu. Tu dah jadi mustahil lah tu. Tuhan tahu sekutunya itu kalau ada guana rupa. Tak jadi gitu. Tahu perkara mustahil dengan maksud Tuhan tahu mustahil itu mustahil, takkan sama sekali berlaku dan wujud. Okey, maka bila begitu faya'lamu, sama juga maujud pun, maujud dengan makna maujud yang ada dah ataupun belum ada. Maksudlah faya'lamu dzatahu, maka Allah Ta'ala mengetahui zatnya, wa sifatihi, dan akan sifat-sifatnya, wa makhluqatihi, dan makhluknya. Zat dan sifat Tuhan ni qadim. Tuhan tahu yang maujud, yang qadim. Contoh zat dan sifat Tuhan. Dan Tuhan tahu yang hadith, iaitu makhluk-makhluknya. Ma kana minhum, apa yang telah ada daripada mereka, hak ada dah Tuhan tahu. Wa ma sayakunu, dan apa yang lagi akan ada, tak ada lagi pun Tuhan tahu dah. Wa ma la yakunu annahu la yakun. Wa ma la yakun ya'lamu annahu la yakun. Ini kata mustahil, Tuhan tahulah bahawa benda mustahil itu mustahil. Ataupun benda itu tak mustahil, mungkin tapi takkan ada. Wa ma la yakun, sesuatu yang tidak akan ada, annahu ay ya'lamu annahu la yakun, Tuhan tahu bahawa dia itu takkan ada lah. Faham tak? Ya'lamu annahu la yakun. Jadi benda hak hatta mungkin sekalipun tetapi tak ada. Mungkin tapi tak ada. Tuhan tahu bahawa benda tu takkan ada. Contoh Imam Abu Jahal tak? Imam Abu Jahal ada tak? Tak ada. Jadi Tuhan tahu bahawa tak akan adanya keimanan bagi Abu Jahal. Wa annahu law kana kaifa yakun. Ini kena kepada mungkin lah. Kalaulah dia itu ada, bagaimana adanya. Hak ni hanya khusus kepada bahawa makhluk, benda hak mungkin. Mungkin yang tidak ada. Mungkin yang tidak ada. Maka Tuhan tahu dia tak ada. Andai kata dia ada, maka Tuhan tahu bagaimana adanya, bagaimana sifat. Hak ni kena kepada benda mungkin je ni. Benda mustahil tak kena ni. Sebab mustahil takkan terima kaifa kana yakun, takkan berlaku tu. Jadi wa annahu law kana kaifa yakun, kena kepada perkara yang mungkinat saja. Mungkinat alimallahu annahu la yakun. Apa? Kena pada mungkinat alimallahu annahu la yakun. Perkara-perkara yang mungkin, yang Tuhan tahu takkan berlaku. Andai kata berlaku, sebab apa? Sebab dia dari segi zatinya boleh menerima ada kan. Andai kata berlaku, maka macam mana ada? Kata apa ni? Multi-dimensional universe. ada universe yang
dalam dimensi yang berbagai. Ada dok dah tahu lah. Orang fizik, ahli fizik. Dok sihat lagi? Ha? Dok lagi? Ha. Jadi, dia bincang. Ha. Kalau berlaku, maknanya ada bumi lain. Kalau berlaku lah. Ha. Maka bagaimana keadaannya? Itu Tuhan tahu. Tapi berlaku dok tu, kita tak tahu tu. Orang kata, Adam sebelum Adam kan? Adanya manusia sebelum Nabi Adam. Adam yang ada sebelum Adam. Kalau ada, maknanya sebelum generasi Nabi Adam ni ada maksud bagaimana dia? Tapi semua itu tak ada bukti tu. Itu hanya persoalan yang ditimbulkan berdasarkan pada beberapa teks-teks lah. Biasa dengar tak? Dengar? Carilah, tengok. Adam sebelum Adam. Qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima. Siapa yang dikatakan oleh malaikat itu? Orang yang akan yang mana yang menumpahkan darah tu. Wa qad alima, dan sungguhnya telah mengetahui Allah al-asya'a, segala perkara, tafsilan, secara terperinci, secara detail, satu-satu. Wala yuqalu jumlatan. Okey, boleh tak kita kata Tuhan tahu secara jumlah? Ilmu ni tahu jumlatan wa tafsilan. Tak. Ilmu Tuhan tahu ilmu diketahui secara jumlah, maknanya secara umum. Dan secara tafsir, secara detail, satu-satu. Okey. Allah mengetahui setiap perkara tafsilan, secara detail. Timbul isu, adakah boleh kita kata Allah Ta'ala tahu secara jumlatan wa tafsilan? Tafsir itu sabitlah. Ni pada kalimah jumlatan. Sebab setengah dia kata ya'lamullahu al-asya'a jumlatan wa tafsilan. Tuhan tahu secara umum dan Tuhan tahu secara terperinci. Okey. Jadi tahu secara umum, tahu secara perinci, boleh ke kata Tuhan tahu perkara itu secara umum? Kalau tahu secara umum, tak ada lah perincian ni. Faham tak? Jadi tidakkah pengetahuan umum pun menafikan perincian? Itu isu yang nak bincang sini. Okey. Jadi wala yuqalu, kata Syekh Ahmad Zarruq, la yuqalu jumlatan. Kita tak boleh nak sandar bahawa Tuhan tahu secara jumlah. Hatta jumlatan wa tafsilan pun, perkataan jumlatan tu tak layak. Kok mana tu? Qala al-qadhi, berkata Qadhi Abu Bakar Bakilani, li'anna al-ilma bil jumlati sahwun 'anit tafsil. Kerana mengetahui secara umum itu sahwun, lalai dan tidak tahu secara tafsir. Bila kata Tuhan tahu secara jumlatan, Tuhan tahu secara jumlatan, maknanya secara umum, dan tafsir tidak. Maknanya tahu secara umum saja, secara tafsir tidaklah. Contoh kita katalah, tahu kapek ini kan, secara umum berapa saiz ni. Tapi berapa banyak benang yang digunakan? Tafsir tu. Tafsir. Jadi bila kata Tuhan tahu secara umum, itu menafikan bahawa tahu secara tafsir. Faham? Bila kata Tuhan tahu secara umum, dia menafikan keadaan Tuhan tahu secara tafsir. Kerana itu la yuqal, tidak boleh dikata mengetahui secara tafsir. Wa ankara Ibnu Khalil, dan telah mengingkari Ibnu Khalil ala man qala, ke atas orang berkata ya'lamul asya'a jumlatan wa tafsilan. Dia kata tak betul orang kata Allah mengetahui segala perkara secara umum dan secara tafsir. Tuhan tahu semua perkara itu secara umum dan secara tafsir. Dia kata ni salah. Kenapa? Liwuqu'i tanafi bainahuma, kerana berlaku berlawanan, bernafi-nafian antara keduanya. Bila kata umum, maknanya tak tafsir. Bila kata tafsir, orang tak panggil umum. Kalau Tuhan tahu detail, orang tak panggil tahu secara umum dah. Kalau tahu secara tafsilan, secara detail, orang tak panggil tahu secara umum. Faham? Jadi, bila sebut jumlatan wa tafsilan, berlaku tanakuk di situ. Qala fa ya ta'ala rabbuna an dhalik, maka maha tinggi, maha suci Allah daripada demikian itu. Okey.
Tengok Syekh Nizam Ahmadi ta'liq bawah. Hadhihi mas'alatun khilafiyah. Masalah khilafiyah aja. Wal khilafu fiha lafziyun ala tahqiq. Khilaf tu khilaf lafzi je. Okey. Khilaf lafzi ni apa? Setengah ulama kata ma lawi tala'al khasmu ala dalil laqala bihi. Itu khilaf lafzi. Makna khilaf yang kalau lawan dia tengok dalil, dia akan kata gitu juga. Makna khilaf tu hanya penggunaan pada lafaz sahaja. Boleh tak boleh nak kata Tuhan tahu secara jumlatan wa tafsilan. Bukan jumlatan saja. Itu mustahil Tuhan tahu jumlatan dia tak betul tu. Jumlatan wa tafsilan. Boleh tak rangkaikan sekali jumlatan wa tafsilan tu dua-dua sekali. Itu dibincangkan. Dia kata tak boleh sebab apa? Penafian antara tahu secara jumlah dengan tahu secara tafsil. Okey. Jadi khilaf lafzi ala tahqiq atau kau yang tahqiq. Ada sebahagian mentafsirkan khilaf lafzi ni sesuatu yang tidak lazim tidak membawa kepada berlaku kepada tanakul ataupun apa, tak ingatlah. Ada beberapa ta'rif lah makna khilaf lafzi. Antara hak mudah tadilah perkara yang kalau idza tala'a alaihi al-khasmu, kalau lawang tu tengok hujah kita, dia akan kata gitu juga. Asyara ilaihi al-qadhi Addududdin al-Iji. Imam Addududdin Iji sebut dalam Mawaqif haitsu qala. Mawaqif Imam Iji ni. Al-ilmul ijmali hal yathbutu lillah am la. Isunya adakah sabit bagi Tuhan ilmu secara ijmali? Jawazahul qadhi wal mu'tazilah. Qadhi Abu Bakar Baqilani dan Mu'tazilah kata harus. Wa mana'u katsirun min ashabina, dan menghalangnya, memustahilkannya, menafikannya kebanyakan daripada ashab al-Asy'ariyah dan juga Abu Hashim di kalangan Mu'tazilah. Wal haqqu annahu, pandangan yang benarnya, annahu inishturita fihi al-jahlu bit-tafsili imtana'a alaihi ta'ala. Kalau disyaratkan jahil secara tafsil, maka itu terlarang, terhalang dan mustahil bagi Tuhan. Kalau makna ijmali itu makna ijmali yang tanpa tafsil, itu memang mustahil lah. Bila kata tahu ijmali yang mana tidak ada tafsil di dalamnya, maka itu ternafi. Okey. Wa illa fala yamtani'u, kalau tidak maka tak ada masalah. Nak kata ijmali tafsili sekaligus tak apa. Fa in qila fayanfi hina idzin anhu ta'ala ilmun hasilun lil makhluq ijmal. Dah ada lah tu. Cukup dah situ. Fa in qila tu hak lain dah. Okey. Sama balik. Okey, jelas Maka sebahagian daripada kitab kita jumpa bahawa mereka mengatakan ya'lamullahu al-asya'a jumlatan wa tafsilan. Maka kalam itu benar, tapi ditanggung dengan makna tadilah. Tanggung makna tadi. Cuma pengarang kita ambil pandangan yang mengatakan bahawa bila dah sebut jumlah, orang tak boleh nak kata tafsil. Sebab bila jumlah itu berlawan dengan tafsilan, maka dah cukup dah kata ya'lamullahu tafsilan wala yuqalu jumlatan. Tukhumul ard. Tukhumul ard. Dalam bumi kita panggil, pasak bumi. Apa maksud? Asafiluha, bahagian bawah bumi. Allati la syai'a tahtaha, yang tidak ada satu pun di bawahnya. Tak. Qala Allah Ta'ala wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Allah mengetahui apa yang di atas daratan dan juga lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak gugur pun satu daun kecuali Allah Ta'ala mengetahuinya. Wala habbatin fi dhulumatil ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Dan tidak pun satu habbah, satu bijian yang ada dalam zulumatil ardi, dalam kegelapan bumi, wala ratbin, atau sesuatu yang basah, wala yabisin, ataupun yang kering, tidak ada kecuali illa fi kitabim mubin. Semuanya tercatat dalam catatan yang jelas, iaitu dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala.
Semuanya Allah Ta'ala ketahui. Daun gugur, biji hak dalam bumi pun Tuhan tahu, yang basah yang kering semua Allah Ta'ala meliputi ilmunya. Thumma qala rahimahullah, kemudian kata Imam Ghazali lagi, bal ya'lamu dabiban namlati, bahkan Allah Ta'ala mengetahui dabiban namlati, berjalannya semut as-saudai, semut hitam, ala sakhratis sammai, di atas batu yang legam. Batu yang samma ni makna sulbah, legam hitam. Batu kerah hitam fi lailatiz zalma, pada malam yang gelap. Makna ini kinayah daripada sehaluh-haluh atau setersembunyi perkara. Benda semut hitam gerak jalan atas batu hitam pada malam yang hitam legam, tak ada cahaya. Kira makna kinayah pada apa? Haluh dan juga tersembunyinya perkara tu. Allah tahu juga. Yudriku harakatadz dzarri, Allah mengetahui geraknya zar. Zar ni makna habuk-habuk. Habuk fi jawil hawa, pada udara. Jawil hawa, pada udara ni. Kalau kita tengok tu kan, cahaya. Ini apa yang dapat dicapai oleh panca indera mata manusia lah. Tak nampak terbang bila pagi ke siang, nampak cahaya matahari masuk kan, ada halu-halu tu zat. Zar fi jawil hawa, Tuhan tahu. Mana kinayah bagi haluh tu. Dah itu dah haluh lagi, ada haluh lagi. COVID-19. Lah haluh ada COVID-19 ada. Ada lagi. Bukan maknanya sekadar itu, tapi kinayah kepada haluhnya benda tu, sehaluh mana pun semua dalam ilmu Tuhan. Wa ya'lamus sirra wa akhfa, Allah Ta'ala mengetahui apa yang as-sirra, rahsia, wa akhfa, dan yang lebih sembunyi dan juga yang lebih haluh rahsia daripada itu, yang tersembunyi dan lebih lagi. Wa yattali'u 'alal hawajisid dhamairi, dan Allah Ta'ala mengetahui atas detikkan hati. Lintasan, hawajih ni lintasan hati. Wa harakatil khawatiri, dan geraknya khawatir lintasan. Jadi sedap guna detik kalau halus sikit, sebab dia dari segi maratibu al-qasdi. Maratibul qasdi, mula-mula hadis dulu, fa khatirun, kemudian khatir, fa hadisun nafsi, kemudian hadisun nafsi, lepas tu fa azmun. Maratibu al-qasd, martabak qasad. Hadisun nafsi, dia ada syair ni. Ada, ingat tak Aizat? Tak ingat? Maratibul qasdi hajisun dzakaru, maratibul qasdi khamsun hajisun dzakaru, fa khatirun fa hadithun nafsi fastami'a, yalihi hammun fa azmun kullun rufi'at, siwal akhiri fa fihi al-akhdhu qad waqa'a. Maratibul qasdi, martabak qasad itu khamsun, ada 5. Hajisun, pertama ialah hajisun, zakaru, fa khatir, lebih lagi khatir, lintasan, fa hadithun nafsi, kemudian hadithun nafsi, kemudian yalihi hammun, mengiringinya hammun, keinginan, fa azmun, keazaman. Kulluha rufi'at, semua itu tak berdosa kalau terlintas perkara yang jahat atau maksiat, tak berdosa. Illa siwal akhir fa fihi al-akhdhu qad waqa'a, kecuali yang akhir, mana azam, padanya itu diambil kira dosa. Okay. Tak mau duk tu boleh cari tu, boleh tok dalam komen. Maratibul qasdi khamsun, maratibul qasdi khamsun, martabak qasad itu ada 5. Hajisun zakaru, boleh? Mana tadi?
Hawajisud dhamair. Jadi kita guna hawajis tu terjemah terdetik lah. Maknanya kalau kita buat kita buat analoginya begini. Bayangkan hati tu gelap. Marilah sekali. Mari cahayalah, tahulah. Lah sekali lah terpecik sekali, percikkan macam percikkan api sekali tu. Itu hajis. Andayang ni sebab kita nak tahu secara zahir tu tak. Okey. Itu panggil hajis. Sok paling halus. Kemudian mari khatir. Khatir tu litah. Tadi ia percik macam percikkan spark apa ni? Lepas tu hilang. Orang ni mari sah, mari macam kilat. Hajis. Khatir. Mari macam lah, panjang sikit, lama sikit. Khatir. Kemudian hadisun nafsi. Hadisun nafsi dia litah, kita biarkan, kita ikut dia. Kita pun bercakap dalam diri kita. Itu hadisun nafsi. Kemudian hamun, kita ada keinginan dah, tak di sekadar cakap-cakap saja. Ni kita dah tambahkan lagi niat kita tu, qasad kita jadi hamun, jadi ingin dah. Kemudian naik setingkat lagi jadi azam dah. Azam nak buat dah. Tak diingin saja, ni berazam sungguh. Jadi itu hajis, khatir, hadisun nafsi, hamun, azmun. Semua ni pak ni kecuali hak akhir azam. Azam ni ada dosa. Sebab apa setengah ulama kata azam ni dia disertai dengan muqaddimah. Ya, azam ni disertai dengan muqaddimah. Kalau muqaddimah dosa. Jadi dikira dosa tu kerana berlaku muqaddimah. Lepas tu orang panggil niat. Qasdu syai' muqtarinan bi fi'lin. Dah. Buat dah. Tu memang dah bila buat dah kira dosa. Tu ada tulis dah tu. Qasid. Bukan maqasid